Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda bersama saya, Cikgu Hamdah binti Muhammad, Guru Matematik Tingkatan 2, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Lati. Cikgu akan membantu anda memahami bab 2 iaitu pemfaktoran dan pecahan algebra. Bagaimana? Anda sudah bersedia? Ayo, kita mulakan. Kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan senyuman yang paling manis. Dalam bab 2, anak akan belajar 3 standard kandungan, iaitu yang pertama, kembangan, yang kedua, pemfaktoran dan yang ketiga, pecahan algebra. Baiklah, kita pada kali ini akan fokus pada standard pembelajaran yang kedua, iaitu pemfaktoran. Pemfaktoran merupakan kemahiran yang amat penting di mana pelajar akan menggunakan kemahiran ini semasa kamu belajar di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, iaitu dalam matematik tambahan maupun dalam matematik moden. Adalah diharapkan di akhir sesi pembelajaran ini, para pelajar akan dapat yang pertama menghubungkaitkan pendaraban ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran. Menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra yang diberi. Yang kedua, memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah. Terdapat perkataan yang cikgu warnakan dengan warna merah. Perkataan berwarna merah ini menunjukkan apa yang perlu anak faham, manakala perkataan yang berwarna kuning merupakan arahan soalan ataupun kemahiran yang perlu dikuasai. Mari kita lihat perbezaan di antara pendaraban dan pemfaktoran. Pendaraban ungkapan algebra juga dikenali dengan nama kembangan. Kembangan anak telah pun pelajari dalam standard kandungan yang pertama. Kalau kita lihat contoh, kembangan A, sebutan A kurungan B tambah C bermaksud sebutan A perlu didarabkan dengan ungkapan B tambah C. Proses ini kita lakukan pendaraban, hasilnya ialah AB tambah AC. Manakala pemfaktoran pula ialah proses mengenal pasti faktor bagi sebutan dan ungkapan. Dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Maksudnya AB tambah AC kita faktorkan menjadi A kurungan B tambah C. Kesimpulannya, pemfaktoran adalah songsangan bagi kembangan. Mari kita lihat contoh 6 dalam buku teks muka surat 28. Senaraikan faktor sepunya bagi setiap sebutan berikut. Baik, kita lihat pula contoh yang ketujuh seterusnya. Baik, ini pun terdapat pada muka surat 29 dalam buku teks. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi setiap sebutan berikut. Faktor sepunya terbesar boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Cikgu tidak akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang faktor sepunya dan juga faktor sepunya terbesar kerana semuanya anak-anak telah pelajari semasa di tingkatan 1. Baiklah, di sini sekiranya anak-anak menghadapi kesukaran dalam melakukan proses pemfaktoran, anak-anak perlu mengulang kajinya terlebih dahulu. Kita teruskan dengan standard pembelajaran yang kedua, iaitu memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah. Dalam buku teks terdapat 4 kaedah yang perlu anak-anak kuasai. Kaedah yang pertama, menggunakan faktor sepunya yang terbesar. Kaedah yang kedua, menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Kaedah yang ketiga, menggunakan pendaraban silang.
Yang terakhir sekali, kaedah yang keempat menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Mari kita lihat kaedah yang pertama. Perhatikan contoh 1. Baiklah, mari kita lihat contoh yang pertama iaitu menggunakan kaedah faktor sepunya terbesar. Soalannya ialah, faktorkan 2A tambah 6. Baiklah, langkah yang pertama, anak-anak perlu bilang berapakah bilangan sebutan yang terdapat dalam ungkapan 2A tambah 6. So, dalam ungkapan 2A tambah 6 terdapat 2 sebutan. Jadi, langkah pertama anak-anak perlu menukar 2A dalam bentuk penulisan hasil darab faktor, iaitu 2A. 6, anak perlu tukar kepada 2A darab 3. So, kalau lihat di situ, terdapat nombor yang sama, iaitu nombor 2. Nombor 2 ini merupakan faktor sepunya terbesar bagi ungkapan 2A tambah 6. Kita ambil nombor 2 ini, kita letak di bawah. Kemudian, langkah yang kedua, terdapat sebutan yang kita tidak ambil, iaitu A dan juga 3. Sebutan A dan 3 ini kita kumpulkan, kita letakkan di bawah satu kurungan. Jadi jawapan bagi 2A tambah 6 ialah 2 kurungan A tambah 3. Baiklah, kita lihat pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua, soalannya ialah AB tambah A. Sekali lagi anak-anak, yang pertama sekali kita kena bilang berapakah sebutan. So, dalam ungkapan AB tambah A terdapat 2 sebutan. Seterusnya kita tukar AB tadi dalam bentuk penulisan hasil faktor, iaitu A darab B. Dan A kita tukar kepada A darab 1. Di sini kita akan nampak bahawa terdapat sebutan yang sama. Sebutan yang sama ini merupakan faktor sepunya terbesar bagi ungkapan AB tambah A. Kita ambil A, kita letak di bawah. Sebutan yang lain iaitu B dan 1, kita gabungkan, letakkan ia dalam satu tanda kurung. Jelas? Kamu faham? Baiklah, kita lihat pula contoh yang ketiga. Okey, mari kita lihat contoh yang ketiga. Soalannya ialah faktorkan AB tambah AB kuasa 2. Bagi soalan ini, cuba anak-anak jawab. Bagaimana? Sudah dapat jawapannya? Mari kita bandingkan. Macam mana anak-anak? Adakah jawapan kita sama? Tahniah kepada yang berjaya. Kepada yang belum berjaya, jangan putus asa, cuba lagi. Baik, seterusnya kita tengok pula contoh yang keempat. Masih lagi dengan kaedah yang pertama iaitu menggunakan faktor sepunya terbesar. Soalannya ialah faktorkan 2A tambah 3B tambah 4C. Baiklah, sekali pandang je kita boleh nampak ada persamaan di antara setiap sebutan. Kita lihat jawapannya. Okey, langkah yang pertama, kita pecahkan 22A dalam bentuk hasil darab faktor. Menjadi 11A darab dengan 2A. 33B menjadi 11 darab dengan 3B. 44C menjadi 11 darab dengan 4C. Jadi, kita akan dapat faktor sepunya terbesar bagi ungkapan 2A tambah 3B. 22A tambah 33B tambah 44C. Jawapan bagi soalan ini ialah
11 kurungan 2A tambah 2B tambah 4C. Seterusnya, kita lihat pula kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua menggunakan beza di antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Baiklah, kaedah ini hanya boleh digunakan jika kedua-dua sebutan ialah nombor kuasa dua sempurna. Adakah anak-anak masih ingat apa dia nombor kuasa dua sempurna? Di sebelah hujung skrin, cikgu telah tulis, cikgu telah catat beberapa contoh nombor kuasa dua sempurna. Baik, syarat yang kedua ialah kedua-dua sebutan tadi perlu dipisahkan dengan operasi darab. Contoh, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, sebutan ini mempunyai dua sebutan, iaitu A kuasa 2 dan B kuasa 2. Kedua-dua sebutan dipisahkan dengan operasi darab. Jawapan ataupun faktor bagi ungkapan ini ialah kita ambil asas dia A dan B, kita letakkan dalam satu kurungan, dan yang satu lagi, kurungan yang satu lagi kita letakkan A tolak B dan satunya A tambah B. Ya, kita lihat contoh. Baik, soalan yang pertama, faktorkan B kuasa 2 tolak 1. Okay, yang pertama kita lihat syaratnya dipenuhi atau tidak. Syaratnya ialah ungkapan ini mesti terdiri daripada dua sebutan. Kuasa 2 sempurna. So, kita perlu semak sebutan yang pertama B kuasa 2, adakah ia merupakan nombor kuasa 2 sempurna? Jelas di situ B kuasa 2 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Kemudian kita perlu semak adakah 1 merupakan nombor sebutan nombor kuasa 2 sempurna? Ya, 1 juga merupakan nombor kuasa 2 sempurna. Ungkapan ini, ya, B kuasa 2 tolak 1, ya, kita ubah penulisan dia 1 tu kita letakkan kuasa 2 supaya kita nampak bahawa kedua-duanya adalah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita ambil asas B dan 1 kita letakkan dalam dua tanda kurungan. Kurungan yang pertama kita letakkan operasi tambah dan kurungan yang kedua kita letakkan operasi tolak. Jadi faktor bagi B kuasa 2 tolak 1 ialah B tambah 1, B tolak 1. Baiklah. Ya, kita lihat pula soalan yang kedua. Kita lihat pula contoh yang kedua. Soalannya ialah faktorkan 9M kuasa 2 tolak 100. Seperti biasa, kita semak dulu sebutan pertama, 9M kuasa 2. Adakah sebutan ini nombor kuasa 2 sempurna? Ya, 9 merupakan nombor kuasa 2 sempurna. M kuasa 2 juga merupakan nombor kuasa 2 sempurna. 100 juga nombor kuasa 2 sempurna. Jadi langkah yang pertama kita ubah 9M kuasa 2 kepada 3M kurungan kuasa 2. 100 kita tulis 10 kuasa 2. Maka jawapan bagi soalan ini ialah 3M tambah 10, 3M tolak 10. Adalah digalakkan, apabila kita melakukan operasi pemfaktoran, kita perlu semak adakah jawapan kita itu betul. Persoalannya, macam mana kita nak semak? Kalau anak-anak masih ingat, di awal pengajaran cikgu tadi, kita telah nyatakan bahawa pemfaktoran merupakan songsangan bagi proses kembangan. Jadi, untuk menyemak adakah kita memfaktor dengan betul, kita lakukan semula proses pengembangan. Kita lihat. Baik, setelah kita lakukan operasi kembangan, kita akan dapat balik jawapannya 9M
kuasa 2 tolak 100. Jadi 9M kuasa 2 tolak 100 faktornya ialah 3M tambah 10, 3M tolak 10. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, faktorkan 5K kuasa 2 tolak 80. Sekali pandang, ya kita nampak 5, 80. So, 5 bukan nombor kuasa 2 sempurna. 80 juga bukan nombor kuasa 2 sempurna. Tetapi, ya, kalau kita perhatikan, 5 dan 80 mempunyai faktor sepunya terbesar iaitu 5. Jadi, bagi soalan ini, kita perlu faktorkan dulu. Ya, 5K kuasa 2 tolak 80, kita lakukan pemfaktoran yang pertama, kita keluarkan faktor sepunya terbesarnya 5, kemudian dalam kurungannya ialah K kuasa 2 tolak 16. Macam mana kita nak buat macam ni? Tadi, cikgu telah terangkan kaedah yang pertama menggunakan faktor sepunya terbesar. So, apabila kita faktorkan kali pertama, kita akan dapat jawapannya ialah 5 kurungan K kuasa 2 tolak 16. So, di sini K kuasa 2 merupakan nombor kuasa 2 sempurna, 16 juga merupakan nombor kuasa 2 sempurna. So, sekali lagi kita ubah, kita ubah 16 kepada 4K kuasa 4 kuasa 2. Jadi jawapan bagi soalan ini 5K kuasa 2 tolak 80 ialah 5 kurungan K tambah 4 kurungan K tolak 4. Bagaimana anak-anak? Faham? Okey, kita teruskan lagi dengan slide berikut iaitu kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga dinamakan kaedah pendarapan silang. Untuk melakukan kaedah ini, untuk melakukan proses pemfaktoran menggunakan kaedah pendarapan silang, ada beberapa syarat yang perlu kita patuhi. Yang pertama, kaedah ini digunakan jika ungkapan tadi berbentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan kosong, B dan C merupakan integer. So, kalau kita lihat ungkapan AX kuasa 2 tambah BX tambah C terdapat 3 sebutan. Dan kuasa tertinggi bagi ungkapan AX kuasa 2 tambah BX tambah C ini ialah 2. So, bila memenuhi syarat ini, maka kita bolehlah lakukan pemfaktoran dengan menggunakan kaedah pendarapan silang. Mari kita lihat macam mana ianya dilakukan. Baik, contoh ini cikgu ambil daripada buku teks kamu. Langkah yang pertama ialah kita lihat contoh yang diberi X kuasa 2 tambah 6X tambah 8. Langkah yang pertama, bandingkan perkali. Kita bandingkan perkali. Tujuannya ialah kita nak tahu bentuk umum tadi AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So, A perkalinya ialah 1. B perkalinya 6. Manakala C perkalinya adalah 8. So, soalan ini memenuhi syarat iaitu A tidak sama dengan kosong, B dan C merupakan integer. Mari kita lihat langkah seterusnya. Langkah yang kedua, faktorkan C iaitu 8. Baik, kalau kita lihat C bersamaan dengan nombor 8. Maka kita perlu faktorkan 8. Kita perlu mencari apakah faktor-faktor bagi 8 dalam bentuk penulisan hasil darab faktor. Jadi, 8 boleh didapati dengan mendarab 1 dan 8, iaitu 1 darab 8, negatif 1 darab dengan negatif 8, 2 darab 4, negatif 2 darab dengan negatif 4.
Selepas itu, kita perlu semak semua faktor yang kita senaraikan tadi apabila kita lakukan operasi penambahan, iaitu 1 tambah 8, jawapan dia 9, negatif 1 tambah dengan negatif 8, jawapan dia negatif 9, 2 tambah 4 sama dengan 6. Baik, cikgu warnakan 2 tambah 4 sama dengan 6 dengan warna kuning. Ya, ini yang kita cari, iaitu kita perlu mencari 6 supaya ia sama dengan B. Baiklah, kita lihat langkah berikut. 2 dan 4, langkah yang ketiga, 2 dan 4 dipilih kerana menepati B, iaitu 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka kita perlu susun tadi dalam bentuk pendarapan silang, seperti contoh yang ditunjukkan. Ya, dalam buku teks pun terdapat juga. Ini cikgu ambil daripada buku teks. Baiklah, yang keempat kita susun dan kita lakukan darab silang. Seterusnya, langkah yang kelima, X kuasa 2 tambah 6X tambah 8 sama dengan X tambah 2 kurungan X tambah 4 kurungan. Ya, kita ambil susunan kita tadi, susunan X kuasa 2 di atas 1, kemudian di bawah 1, kita gabungkan X tambah 2, X tambah 4. Mari kita lihat contoh. Okey, contoh yang pertama, faktorkan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Anak-anak masih ingat apakah langkah yang pertama? Ya, langkah pertama kita perlu semak C. C dalam soalan ini ialah 9. Kemudian kita perlu mencari faktor bagi 9. Cikgu senaraikan 2 faktor bagi 9. Sebenarnya, positif 9 ini ada 4 faktor dia. Tapi kita ringkaskan sebab kita dah tahu tujuannya ialah kita nak cari 6. So, kita ringkaskan negatif 1 darab negatif 9, negatif 3 dan darab dengan negatif 3. Kerana hasilnya nanti kita akan dapat 6. Apabila kita lakukan penambahan, kita akan dapat 6. Kemudian kita lukis jadual pendarapan silang. Di sebelah kiri, pada yang mula-mula sekali kita susun bagi sebutan pertama. Bagaimanakah kita nak mendapat X kuasa 2? So, X kuasa 2 kita boleh dapat dengan X darab dengan X. Maka di sebelah kiri kita letak X, di bawah kita letak X. Kita darab, kita akan dapat X kuasa 2. Yang tengah kita ambil, kita ambil negatif 3 darab dengan negatif 3. Kerana apabila kita tambah tadi, dia menghasilkan negatif 6. Sama seperti B. Negatif 3, kita darab dengan negatif 3. Jawapan dia 9, iaitu sama dengan C. Kemudian kita lakukan darab silang. X, kita darab dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 3. X yang kedua di bawah kita darabkan dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 3. Kita lakukan operasi penambahan, maka jawapannya ialah negatif 6. Jadi, bersamaan dengan soalan, maka jawapan bagi X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 sama dengan X tolak 3, X tolak 3. Dan kita tak boleh berhenti di sini sebab X kuala 3 dan satu lagi X kuala 3 merupakan ungkapan yang sama. So, kita ubah penulisan kepada X tolak 3 kurungan kuasa 2. Baik, kita lihat pula contoh yang kedua. Faktorkan M kuasa 2 tolak 2M tolak 8. Sekali lagi, yang pertama kita cari pendarapan faktor bagi 8, C. So, kita senaraikan langkah yang kedua. Kita lakukan antara semua faktor yang kita senaraikan pada langkah yang pertama, kita lakukan operasi penambahan dan kita akan dapati bahawa 2 tambah dengan negatif 4, jawapannya negatif 2 sama dengan B. Seterusnya, kita lukis jadual darab silang, M kita susun. Kebiasaannya kita susun, kalau kita dapati bahawa faktornya ialah 2 dan 4, biasanya kita akan susun nombor yang kecil di atas dan nombor yang kecil di bawah. Sebenarnya atas bawah tak ada masalah, sama sahaja.
Kemudian langkah yang seterusnya kita lakukan operasi darab silang. M darab dengan negatif 4. Jawapannya ialah negatif 4. M darab dengan 2. Jawapannya positif 2. Kita tambah dan kita akan dapat negatif 2M. Sama dengan B. Maka jawapan bagi M kuasa 2 tolak 2M tolak 8 faktornya ialah M tambah 2 dan satu lagi M tolak 8. M tolak 4. Okey? Jelas anak-anak? Kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Baik, contoh yang ketiga ini dia berlainan sedikit. Ya, mana lainnya? Dua contoh tadi, ya, perkali A sama dengan 1. Baik, bagi contoh ini 2M kuasa 2 tambah 7M tambah 6 berkali bagi A ialah 2, B sama dengan 7, C sama dengan 6. Baik, kita lakukan proses yang pertama ataupun langkah yang pertama, kita senaraikan faktor. Ya, semua faktor yang mungkin bagi 6. Ya, cikgu senaraikan 2 sahaja sebab kita dah boleh agak ya yang manakah yang boleh menghasilkan 7. So 1 darab 6, 2 darab 3. Ya. Kemudian kita buat jadual. So bagi kalaulah A ini lebih besar daripada 1, biasanya kita perlu banyak ataupun kita perlu cuba banyak kali untuk mendapat jawapan. So kali ini cikgu cuba 2 kali. Kita lihat satu lagi. Okey, bila cubaan kali yang kedua barulah cikgu dapat jawapan yang betul. Maka jawapan bagi 2M kuasa 2 tambah 7 tambah 6, kalau kita faktorkan kita akan dapat 2 kurungan, iaitu kurungan yang pertama 2M tambah 3, kurungan yang kedua M tambah 2. Macam mana anak-anak? Faham? Okey. Kita teruskan lagi ya dengan kaedah yang terakhir, iaitu kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Ya, kaedah ini dilakukan bagi ungkapan yang mempunyai 4 sebutan. Dan keempat-empat sebutan tadi, kalau kita perhatikan, setiap pasangannya mempunyai faktor sepunya. Maka kalau menepati syarat pertama dan juga syarat kedua, kaedah ini kita boleh lakukan dengan mengumpulkan dua-dua. Ya, sepasang, maknanya 2 sebutan, 2 sebutan. Dan kita guna kaedah yang pertama yang kita sebut tadi, kaedah faktor sepunya terbesar. Kita lihat contoh. Okey. Dalam buku teks contoh 12 ditunjukkan. Ya. Soalannya ialah faktorkan bagi setiap ungkapan berikut. Okey, cikgu akan baca contoh yang pertama sahaja. PQ tambah QR tambah PS tambah RS. So, ungkapan ini mempunyai 4 sebutan. Dan kita dapati ya, PQ dan QR mempunyai faktor sepunya terbesar. Ya, faktor sepunya iaitu Q. P dan S juga mempunyai huruf yang sama, iaitu faktor sepunya. Jadi kita kumpulkan 2 sebutan PQ dan QR, dan satu lagi ya kita letakkan dalam kurungan PS dan RS. Kemudian kita lakukan proses pemfaktoran menggunakan kaedah yang pertama, iaitu kaedah faktor sepunya terbesar. Ya, kita dapati ya Q P tambah R dan S P tambah R. So, kita lakukan 2 kali proses pemfaktoran dan kita akan dapat ya ungkapan yang sama, iaitu P dan R, P dan R. So, ungkapan yang sama ini merupakan faktor sepunya, kita letakkan di bawah dan kita ambil yang tinggalnya, iaitu Q dan S, kita gabungkan menjadi satu ungkapan. Jadi, jawapan bagi PQ tambah QR tambah PS tambah RS ialah bila kita faktorkan kita akan dapat Q tambah S kurungan satu lagi P tambah R.
Okey, kita teruskan dengan melihat contoh. Okey. Untuk kaedah ini, cikgu hanya sediakan satu sahaja contoh kerana dia merupakan pengulangan kaedah yang pertama. Ya, soalannya ialah AB tambah 4A tambah 3B tambah 12. Baik, ada 4 sebutan, ya, AB, 4A, 3B, 12. So, soalan ini ada 4 sebutan. Dan setiap pasangan sebutan mempunyai nombor ataupun huruf yang sama. Ya, faktor yang sama. Kalau 3B tambah 12, faktor yang sama, faktor sepunyanya adalah, faktor sepunya terbesar bagi 3 dan 12 ialah 3. Jadi kita kumpulkan dua-dua. Kita letakkan dua-dua. Kemudian kita lakukan operasi, ya, pemfaktoran menggunakan kaedah yang pertama yang kita belajar tadi, kaedah faktor sepunya terbesar. Kita keluarkan A kurungan B tambah 4. Kita faktorkan 3B tambah 12. Kita keluarkan 3. Dalam kurungannya ialah B tambah 4. Dan kita dapati bahawa sekali lagi terdapat ungkapan yang sama, iaitu faktor sepunya. Kita ambil 1, B tambah 4. Kita kurungkan. Kemudian kita ambil A tambah 3. Letakkan dalam satu kurungan. Baik, begitulah, ya, 4 kaedah bagaimana nak memfaktorkan ungkapan algebra. Baik, setakat ini saja, ya. Sebelum cikgu berhenti di sini, cikgu suka dengan kata-kata ini. Jadilah seperti kura-kura dan siput, walaupun lambat tetapi tetap berusaha untuk sampai ke destinasi. Begitulah juga kalau kita membuat latihan matematik. Ada kalanya kita nampak dengan lebih cepat, so cepat kita selesaikan. Tapi ada di kalangan pelajar yang lambat untuk faham. Jangan berputus asa, cuba dan cuba lagi. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi.